Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada setiap hari Ahad minggu ketiga pada kuliah maghrib untuk sama-sama kita mengulang kaji pelajaran kita di dalam ilmu tasawuf, yakni ilmu salah satu daripada ilmu yang wajib kita pelajari di dalam ilmu fardu ain, dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 18 bagi yang ada kitab. قال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين آمين. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر الله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشيطان، وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها. Jadi maknanya kurang lebih di dalam bahasa Melayu, kata pengarang Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, dan sayugianya, yakni selayaknya ataupun sepatutnya ke atas seorang murid, ke atas seorang yang berkehendak
menuju Allah Subhanahu wa taala, murid yang berkehendak kepada Allah, yang sedang berjalan menuju Allah. Boleh disebut murid, boleh disebut salik, yang berjalan menuju Allah taala. Bahawa dia murid ataupun dia salik, bersungguh pada apa? Pada menguatkan dan menjaga dan menerimanya. Bersungguh-sungguh pada apa? Pada menguatkan dan menjaga dan menerima apa? Yakni hidayah, yakni dorongan, yakni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang telah kita sebutkan pada kuliah yang lepas, bahawasanya manusia jalan pertama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah proses ataupun jalan, yakni yang disebut proses ataupun jalan hidayah. Dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut hidayah dengan makna ad-dalalatu 'alal khair, ya, satu petunjuk ke arah kebaikan. Dia dapat perkara tersebut, dan bila dia dah dapat, dia kena kuatkannya. Apa tu? Hidayah. Dia kena jaga hidayah itu, dan kemudian dia kena terima hidayah tersebut, ya, dengan apa? Menguatkan. Maka hendaklah menguatkan ia dorongan ataupun hidayah tersebut dengan apa dia? Fatakwiyatuhu, dan kuatkan ia dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah, dengan sebut Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia ada dua, ya. Zikir dengan makna ingat, zikir dengan makna sebut. Apa dia? Zikir dengan makna ingat, zikir dengan makna sebut. Jadi bukan zikir itu zikir ingat semata, ataupun zikir itu bukan dengan sebut semata. Sebab itu martabat dia ada tiga. Apa dia, tuan-tuan? Ada tiga. Yang pertama, zikir lisan sahaja, yakni dia sebut sahaja. Tadi tuan imam kita, subhanallah, 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 dia pun sebut subhanallah, 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 tetapi lisan sahaja yang bergerak, lidah saja yang bergerak, bibir saja yang bergerak, tapi hatinya langsung tidak ingat kepada Allah. Jadi yang disebut ni zikir lisan sahaja, ataupun lisan ataupun lidah semata-mata. Ulama menyebutkan kalau zikir lisan sahaja lebih baik daripada tak berzikir kepada Allah, tak menyebut Allah Ta'ala sama sekali. Bahkan dia duk asyik cakap benda yang tak elok, tak manfaat, merapu dan sebagainya. Elok lagi dia tadi tu dia duduk. Sebab tu jangan cepat-cepat membida'ahkan zikir tu. Elok daripada dia menyembang, kan? Kadang-kadang dia lagi disuka menyembang. Time orang zikir tu lah dia sembang, time tu lah dia main telefon, time tu lah buat benda lain lah, senang cerita. Hak tu lebih baik daripada dia buat benda yang tak ada manfaat, ataupun bercakap perkara yang tidak manfaat, ataupun mengatakan sesuatu, bercakap sesuatu yang tak elok dan sebagainya. Elok lagi dia walaupun dia tidak mengingati Allah Ta'ala di hatinya. Yang kedua disebutkan zikir hati sahaja, yakni walaupun lisan dia tidak bergetar, tak bergerak, bibirnya kah, lidahnya kah, tak bergerak sama sekali, namun hatinya tak pernah lekang daripada mengingati Allah Ta'ala. Dalam hatinya, ala bizikrillahi tatma'inul qulub, dengan mengingati Allah Ta'ala hatinya menjadi tenang,
hatinya walaupun kita tengok kawan kita tu, sahabat kita tu, kan, dia tak ada pun komat kamit mulutnya, kan, tak ada dengar bunyi pula walau duduk sebelah ni, tapi hati dia Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah subhanallah. Walau muka dia tak ada, walau lidah tak bergerak pun, namun hatinya tenang dalam keadaan mengingati Allah. Itu zikir yang disebut hati sahaja. Manakala zikir yang terbaik dan paling baik martabat dia, tinggi martabat dia, zikir seseorang itu dengan lisannya bergetar, berbunyi, dalam masa yang sama hati dia ingat kepada Allah. Hak ni yang tuan guru kita Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad suruh kita nak kuatkan hidayah yang seseorang tu dapat dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian dikata apa lagi? Wa mujalisati li ahlillah. Sebelum tu dia kata wal fikri fima indallah. Dan berfikir, yakni tafakkur pada barang di sisi Allah. Nabi pun ada bersabda, Nabi sebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Apa Nabi sebut je bang? Nabi kata fikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah, jangan kamu memikirkan akan zatnya Allah. Tak boleh kita nak fikir. Kita ngaji sifat 20 kan, tauhid kita ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah, kita belajar apa dia, iaitu sifat yang ada pada zatnya Allah. Pada zatnya Allah tak mampu kita nak fikir. Ya, namun yang kita belajar contoh di dalam sifat 20, sifat yang wajib pada Allah, yakni zat Allah, sifat yang mustahil pada Allah, sifat yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Di situ. Dan memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Sebab tu bila dikatakan barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Sebab dia reti dirinya itu adalah yang dicipta, yakni makhluk, dan Allah Ta'ala yang mencipta. Mustahil lah kalau kita ni orang yang cerdik, yang boleh fikir dengan waras, menyembah selain daripada Allah, yang mana sama-sama ataupun yang disembah itu sama-sama makhluk. Yang disembah itu juga dicipta. Paling teruk lagi yang disembah itu, ya, yang disembah itu seumpama berhala masalan, ya, maka berhala tersebut yang dicipta dengan tangan-tangan manusia sendiri. Yang mana tangan-tangan manusia itu siapa yang cipta ji? Kaki-kaki yang melangkah itu siapa yang cipta bang? Otak, akal, fikirannya Allah Ta'ala yang ada pada skal kita, pada tengkorak kita yang ada ni, siapa yang cipta? Nampak tak? Sebab itu apabila kita memahami, bila kita belajar, contohnya dalam pengajian sifat 20 ada dalil akli, dalil menurut akal yang waras, maka apa dia? Banyak problem solve, banyak masalah selesai, masalah i'tiqad, masalah pegangan selesai. Takkanlah nak sembah yang sama dengan kita, kategorinya makhluk. Tentulah yang kita sembah dan yang selayaknya disembah adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Di sini apa maksud bersifat dengan sifat ketuhanan? Yakni yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Nampak? Jadi dia berfikir, mustahil lah masjid Setia Alam ni jadi sendiri. Betul tak Bilal? Ke jadi sendiri? Tuan-tuan nak pilih kapet pun kan, tuan-tuan sendiri mesyuarat kan, macam mana nak pilih? Betul ke tak betul? Kesimpulannya, jadi sendiri tak? Tiang yang belakang haji tu, belakang abang tu,
jam tu, benda-benda ni semua yang tersergam indah ni, kubah kita ni kalau kita lekat orang kan dia ada corak cantik kan, corak kat atas tu, berapa banyak orang boleh masuk. Jadi sendiri ke tiang ni depan, kalaulah masjid yang begini indah, ada tukang yang cipta dia kan, yang buat dia, yang bangunkan, apatah lagi alam ini, semesta alam ini. Masjid kita ada tiang, kiralah tiang 1, 2, 3, 4, hak besar, hak nampak. Sedar bang, tail tu, abang duk sandar kat situ, sedap. Allah Ta'ala cipta langit, ada tiang dah. Ada ke satu tiang? Kalau ada pi, kita nak tengok juga kan. Mari kita ramai-ramai pergi tengok. Dia kata tiang yang apa nama tu? Tiang yang menanggung langit masalah. Ada? Tak ada. Maha suci Allah. Baik. Dan duduk bersama ahlillah. Duduk bersama siapa? Para kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, ada kedudukan di sisi Allah. Tuan-tuan, para wali-wali Allah ni, dia ada 4 kategori dia. Kategori yang pertama, dia tahu diri dia wali Allah, orang pun tahu dia wali Allah, ada ciri kekasih Allah. Antaranya bang, kita tengok dia, kita ingat Allah Ta'ala, kita tak ingat benda lain. Nombor 2, dia tahu dia wali Allah tapi orang tak tahu, jadi tersembunyi di sisi manusia. Subhanallah. Kita tak tahu. Orang kalau kerja buat banci kan, ini kerja apa tak, anak berapa kan, isi rumah lah kita kata, pendapatan berkapita berapa bang kan. Ada orang banci buat siapa wali Allah, tak boleh tu, tak tahu. Ada yang zahir, ada yang masyhur, ada yang tersembunyi. Itu dikatakan dia tahu dia wali Allah tetapi orang tak tahu. Yang ketiga, orang tahu dia wali Allah tetapi dia pun tak tahu, dia pun tak rasa dia wali Allah, dan dia pun tak tahu. Subhanallah. Kata Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, pengarang kitab pelajaran tauhid tu, hak tu ada 4. Golongan ketiga dan golongan keempat, dia tak tahu, orang pun tak tahu, maka lagi tersembunyi. Sebab itu kita tidak tahu siapakah di kalangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuma ia bukan sesuatu yang boleh didakwa-dakwa lah tuan-tuan. Boleh. Dia bukan sesuatu yang boleh didakwa-dakwa. Kebanyakan para awliya tak mengaku pun mereka ni awliya. Subhanallah. Tetapi ada di kalangan manusia yang sanggup meletakkan diri di satu persada dengan mengatakan sedemikian rupa. Berhati-hati. Jadi duduk bersama mereka mendapat manfaat yang sangat besar. Sebab mereka ni orang yang senantiasa tak pernah putus hubungannya dengan Allah. Apabila kita berada dengan mereka, sama ada kita yang memandang mereka ataupun mereka yang memandang kita, dua-dua khair belaka. Bahkan kalau dipandang oleh mereka itu terlebihlah khair, terlebih baik, kerana hati mereka yang senantiasa berhubung dengan Allah, ya, lihat kepada kita, dan juga hati diri kita tu, ya, umpama image being captured dalam hati seorang awliya, ya, yang mana dia sedang dekat dengan Allah, bermunajat dengan Allah Ta'ala, maka kita tumpang dapat berkat dan rahmat yang Allah cucurkan kepada mereka tersebut, kita tumpang sekali begitu. Nampak? Kerana kedekatan mereka dengan Allah, maka kita pun dapat tumpang. Jadi begitu. Tu cara menguatkan.
dan menjaga dorongan ini dengan menjauhkan diri dari majlis orang-orang yang dihijab, yakni yang dihijab dari pandangan rahmat Allah Ta'ala. Makna majlis-majlis maksiat, makna majlis-majlis yang membawa kepada kerosakan, majlis-majlis yang ada pergaulan antara yang bukan mahram, ya, yang keterlaluan dan sebagainya, ya. Maka majlis-majlis orang-orang yang dihijab ini terhijab daripada pandangan rahmatnya Allah di situ, dan terdapat bisikan syaitan di situ. Kemudian kata pengarang, dan cara menerima dorongan itu dengan bahawa dia bersegera kembali, inabah, bertaubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia jujur dalam menghadap kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak menunda dan tidak melambat-lambatkan menunda apa? Melambat-lambat ataupun menunda-nunda taubat. Biasa dengar tak kadang-kadang orang dia kata, malam masih muda, aku pun muda lagi, macam-macam alasan, kan? Jadi dia menangguh-nangguhkan taubat itu. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan di situ orang ni, ya, dia merasakan aman daripada murka Allah. Apa dia, tuan? Keyword dia merasa aman, merasa selamat daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal tu dia tunda. Tak apalah, procrastinate kan orang putih kata. Dia tangguh. Tak apalah, okeylah, Pak. Bahaya. Dan sesungguhnya dia telah mendapat kesempatan, maka hendaklah dia meraihnya. Bila dia dah dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sedar akan kesalahan ataupun dosa yang telah dilakukannya, maka tidak bolehlah dia menangguh-nangguh, dan tak bolehlah dia menarik nafas lega dan sebagainya. Perlu dia bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita manusia yang ada yang hidup di dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, ya, akan melalui alam yang seterusnya. Sebab itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad juga dalam kitab yang lain, dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, sebutkan manusia ni ada 5 alam yang dia akan lalui prosesnya. 5 umur ataupun 5 alam. Alam ataupun umur yang pertama, umur ataupun alam ruh. Umur ataupun alam ruh. Di sinilah tiap daripada kita pada satu ketika di alam roh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala bertanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita semua tak terkecuali menjawab qalu, yakni mereka berkata, bala syahidna, bahkan kami benar-benar bersaksi bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan kita. Nampak? Pernah kita jawab soalan yang ditujukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan jawapan seumpama. Kita jawab bala, bahkan, dengan lafaz taukid. Kita jawab dengan lafaz yang tegas. Kita tak jawab lain na'am ke la ke tak. Kita jawab bala, tegas. Kita jawab penegasan. Tak ada satu roh pun yang jawab hak lain. Cuma bila masuk ke alam dunia, alam yang kedua, umur yang kedua, macam kita sekarang ni lah, kita berada di alam dunia. Maka ada yang tidak beriman, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang ketiga,
akan kita lalui alam barzakh, yang ini satu tirai pemisah ataupun tirai di antara alam dunia dengan alam akhirat. Jumpa alam barzakh dulu, baru jumpa alam akhirat. Dan alam akhirat itu, sebelum alam akhirat, syurga dan juga neraka, adanya alam mahsyar. Jadi alam ruh, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat, yakni ima syurga, Allahumma ja'alna minhum, ataupun neraka, wal iyazu billah. Wa futiha lahul babu falyadkhul wa da'ahu ad-da'i falyusri' wal yahdhar min ghadin ba'da ghadin fa inna dhalika min 'amali syaitan falyuqbil wa la yatashabbat wa la yata'allal bi'adamil faraghi wa 'adami as-salahiyat, dan telah dibukakan kepadanya, kepada orang tadi yang mendapat petunjuk, pintu al-bab, pintu apa? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut oleh Imam Haddad, falyadkhul, maka hendaklah dia masuk ke dalam pintu tersebut. Telah dibukakan hidayah kepada dia, masuk, dan masuk dengan apa? Qadar, segera. Tu. Dan penyeru telah menyerunya, yang menyeru, memanggil dia menuju kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia bersegera menyahutnya, usah berlengah lagi. Ada orang dia anggap belum masanya, belum tiba dan sebagainya. Nah, banyak faktor nak, contoh kalau dia ada nak masuk Islam, tapi banyak faktor dia fikir begini begitu, ataupun dia ni dah Islam dah, nak berubah ke jalan Allah Ta'ala, fikir kalau aku ni kalau jadi baik, orang panggil aku tok lebay pula. Tak usah fikirlah. Bukan tu, kita nak jadi baik sebab kita junjung titah perintah Allah. Kita tak nak jadi jahat pun sebab kita nak junjung titah perintah Allah. Kita ni hamba, kita ni kena taat padanya, dan kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengingkarinya Allah Ta'ala. Batu dikatakan di sini, dah dapat seruan, dah dibukakan pintu, maka masuk dengan kadar segera, usah berlengah lagi. Dan hendaklah dia berwaspada dari menangguh dari esok kepada lusa, kerana sesungguhnya yang demikian itu menangguh-nangguh adalah dari pekerjaan syaitan. Syaitan dia buat orang itu rasa galat nak berubah, rasa galat nak masuk Islam. Pasal apa? Pasal dia nak orang tersebut dapat ikut dia, dapat jadi geng dia dekat neraka nanti. Sedangkan nanti dekat neraka, nanti Iblis akan berkhutbah. Iblis kata, aku tak suruh pun hampa ikut aku. Pasal apa korang semua ikut aku? Nampak? Rugi tak? Benda ni semua dah disebut, dah termaktub, tetapi seolah-olah dekat dunia ni kita tidak pernah dengar. Barangkali bang dia memang tak pernah dengar. Masjid pun tak pernah pergi, surau pun tak pernah pergi, majlis ilmu tu pun tak pernah datang, kan? Jadi barangkali memang takkan kau tak pernah dengar. Memang betul dia tak pernah dengar, pasal tak pernah hadir sama sekali majlis ilmu, tidak pernah hadir sama sekali di masjid, di surau, di madrasah dan sebagainya. Maka rugi tak kehidupan dia dekat dunia ni? Kenapa dikatakan rugi? Rugilah bang. Kenapa kata rugi? Kerana kehidupan dunia ni adalah sementara. Akhirat itu kekal abadi. Sebab tu apabila diberikan satu perumpamaan lah, nak bagi kita faham, bagaimana kalau ada satu orang, satu orang hamba Allah, katalah hamba Allah ni bagi contoh orang kan, kita botol ni lah, senang cerita.
satu orang ni kan, diberikan kesempatan untuk dia diberi peluang untuk duduk di dalam sebuah rumah yang daripada emas, intan, permata, zamrud dan sebagainya, tapi dia boleh duduk ni bang sehari semalam saja, lepas tu dia kena keluar. Ataupun diberikan pilihan. Orang kaskan cerita pilihan macam tak ada pilihan kan. Ada pilihan kan, ada pilihan. Tetapi bila kita ngaji tauhid, hakikat yang menentukan adalah Allah. Itu dalam kudrah iradah tu kita kena ngaji, kena faham. Kembali, pilihan yang kedua, diberikan rumah, contohlah daripada batu ke, kayu ke, tetapi rumah ni dia boleh duduk bang, tak payah keluar, tak ada kena halau, rumah milik dia selama-lamanya. Kita bila dengar ni jangan jadi loya buruk lah. Kalau duduk satu hari kita pergi pahat lah, kuih lah rumah tu, rumah batu bata emas tu, simpan dalam beg. Bukan tu punya. Maknanya tak boleh seumpama. Kalau nak duduk hak rumah tadi yang indah tadi tu semalam, sehari semalam sahaja. Kalau tak, pilihan yang kedua masalah. Walaupun daripada kayu, daripada batu, tapi duduklah selama-lamanya, tak ada siapa nak halau. Ini satu perumpamaan yang diberikan oleh ulama silam. Begitulah kehidupan dunia dan juga akhirat. Sebenarnya apa yang ada di dunia ini semuanya adalah seumpama kayukah, batukah, yang mana kalau dia diberi duduk, duduknya itu cuma sehari semalam saja. Sedangkan akhirat itu kekal abadi. Apakah yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga, rumah yang daripada intan, permata, emas, perak dan sebagainya, dari za'faran dan sebagainya, rumah yang begitu tersergam indah istana, dan boleh duduk di situ apa dia? Selama-lamanya. Nampak tak tadi perumpamaan yang mula-mula kita berikan? Hakikatnya sebenarnya adalah apa dia? Hak dunia itu sendiri, walaupun nampak seumpama macam hebat, gah dan sebagainya, adakah ianya kekal? Tidak. Ianya cuma sementara. Yang kekal hanyalah akhirat yang Allah Ta'ala dah sediakan, khalidina fiha. Dia akan tinggal di situ selama-lamanya, bahagia, aman, sentosa, dan dia akan duduk di situ mendapat segala nikmat yang tak ada tolok bandingnya. Nikmat yang kedua terbesar, nikmat yang kedua teragung di dalam syurga apa dia bang? Bukan istana tu, bukan bidadari tu, bukan makanan-makanan yang ada begitu begini bang, minuman dan sebagainya. Tak. Nikmat yang kedua terbesar teragung, dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang pertama paling agung di dalam syurga, dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Moga-moga kita tergolong dalam golongan tersebut. Tak ada hal lain tak? Tu nikmat. Lepas tu dia kata apa? Jangan tangguh pada hari esok. Jangan, kerana ia kerja syaitan, dan hendaklah dia menerima. Jangan berlambat-lambat dan jangan beralasan. Apa kata pengarang? Dengan ketiadaan masa lapang dan belum ada persediaan. Biasa tak kita dengar orang kata, kenapa tak berubah lagi? Kenapa tak pakai tudung? Dia kata apa? Dia kata apa Ustaz? Tak bersedia, tak nak hipokrit. Kenapa tak pergi haji sedang dia mampu, lebih daripada subsidi pun dia boleh, contoh masalah. Tapi kenapa tak pergi, sihat walafiat, tubuh badan sihat, duit ada dan sebagainya. Bila dia tanya, belum sampai seru. Betulkah? Adakah betul begitu? Sebenarnya kita dah bahas, bila dia faham erti hidayah itu sendiri, sudahkah dia mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala? Ya, dia dah dapat. Berbentuk
umum. Kan kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, hidayah ada dua, umum dan juga khusus. Umum terbahagi kepada tiga, iaitu hidayah yang berbentuk ilham ke dalam hati manusia, itu yang pertama. Yang kedua, hidayah berbentuk akli, yakni akal fikiran boleh memikir mana baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, hidayah berbentuk hawas, iaitu hidayah berbentuk panca indera. Dia boleh lihat. Tuan Bilal, speaker kita ni tara mana? Satu setiap alam ke boleh dengar? Ke speaker luar tak pasal? Contoh, saya nak bagi contoh, bukan kita cakap benda ni saja-saja. Tak, ini dinamakan hidayah berbentuk panca indera. Kan, kalau orang dia jalan kat jalan besar tu, kalau dia buka tingkap sikit, dengar kuliah, dengar azan, dengar iqamah dan sebagainya, ianya merupakan salah satu daripada asbabul hidayah, sebab-sebab hidayah yang Allah Ta'ala beri melalui hawas, melalui panca indera telinga, panca indera mata. Tu saya kata cerita pasal Kubah tadi, begitu besar Kubah ni. Ni bukan setakat besar dan cantik, daripada jauh boleh nampak tak? Boleh nampak. Setiap alam dia ada masjid. Pasal apa? Kita duduk setiap alam dah lama tak pernah pergi masjid. Bila sebesar-besar Kubah, setinggi-tinggi menara, nampak dinamakan syiar melalui panca indera. Akal boleh fikir tak? Aku dah duduk setiap alam ni dah lama tak pernah jejak kaki ke masjid. Rumah aku rumah sebesar-besar, semoden-moden, secanggih-canggih, tak pernah jejak kaki walaupun selangkah ke masjid. La ilaha illallah. Akal dia boleh fikir, tak boleh jadi macam ni. Tak kenal langsung, tak pernah datang ke rumah Allah Ta'ala sama sekali. Itu yang dikatakan, jangan kata tak ada masa, jangan kata belum bersedia, kerana orang-orang ni menangguh-nangguh. Dia dah terbuka pintu hidayah, tak nak masuk. Dia dah rasa menyesal dengan perbuatan jahat dan dosa dia tak nak bertaubat, maka rugi nak hidup di dunia. Nak dekat azan nanti beritahu. Abu Ar-Rabi' qala Abu Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala, siru ilallahi urja wa makasira wa la tantaziru as-sihhata fa inna intidhara as-sihhati batalah. Faqala Ibnu Athaillah As-Sakandari fil Hikam, Ibnu Athaillah, ihalatukal amal ala wujudil faraghi min ru'unatin nufus. Jadi berkata Abu Ar-Rabi' rahimahullah, berjalanlah, siru ilallah. Bila sebut berjalan, cuba tengok dalam kurungan tu. Jadi kalau berjalan kan orang kata berjalan pula, dia tak faham apa makna berjalan tu. yakni beribadahlah. Nak beribadah kepada Allah, mesti kita beriman tak? Mesti syarat Islam tak? Tidak dapat tidak. Kalau ada orang tu dia puasa, macam kita sebut pada kuliah-kuliah lepas, puasa dia bang Ramadan full, puasa dia bang siap puasa 6 lagi, tapi kalau dia tak beriman atau syarat sah ibadah adalah Islam dan dia tidak Islam, adakah diterima bang? Tak diterima orang tersebut. Jadi beribadah ada syarat sah dia. Berjalanlah, yakni beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tempang, yakni bertatih dan patah hati. Di sini tuan-tuan kena ingat satu perkara, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-Nya yang patah hatinya. Maksud patah hatinya ni, remuk hatinya dalam keadaan yang begitu sedih, dalam keadaan yang begitu rasa tak ada lain dah. Tapi dalam hati dia nakkan keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah bersama dengan golongan ini. Kata pengarang yang bermaksud, dan jangan menunggu sihat, kerana menunggu sihat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Nak tunggu, nak buat, aku ada lapang, aku ada sihat, baru nak mai ke masjid. Ada sampai satu tahap 5 tahun sekali baru datang. Ada. Saya duduklah tempat tak jauh, saya duduk Meru dulu. Memang 5 tahun sekali dia datang. Jangan sampai macam tu. Sebab apa? Tu kan. Padahal jauh ke tak masjid? Tak jauh. Jauh ke tak surau? Tak jauh. Tak pernah jejak kaki.
Jadi kita jangan diperpanjangkan umur tetapi tidak mahu langsung untuk menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sihat, tunggu lapang. Ini semua sia-sia belaka. Dan telah berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam, engkau menangguh-nangguhkan amal soleh kepada ada waktu kelapangan adalah sebahagian daripada kebodohan diri. Kita tengok di dalam kitab kita ada ta'liqat 13 dan juga 14 tu. Kata Imam Haddad, iaitu dia hendak beramal akan tetapi dia berkata mahu tak mahu bahawa aku membuktikan diri pada yang demikian itu. Engkau ada masa lapang, maka beramallah engkau atas kadar kelapanganmu dan menurut keadaanmu. Jangan tunggu. Contoh kita ni sekarang ada masa antara maghrib dengan isyak. Tuan-tuan tahu tak, kita ni sekarang antara maghrib dan isyak kita duduk di rumah Allah yang ni masjid yang boleh kita beriktikaf. Tuan-tuan tahu tak, pahala dia besar. Apatah lagi kalau tuan-tuan cerdik dan tahu hukum, maka tuan-tuan duduk dan niat nazar untuk beriktikaf. Jadi pahala dia apa? Bukan pahala sunat tetapi pahala wajib. Ingat tak pada kuliah Ramadan, kita tak jumpalah Ramadan hari tadi, tazkirah tak ada kat sini hari. Saya sempat sebut sebelum Ramadan hari tadi, ataupun selepas Ramadan pun saya ingatkan. Saya katakan apa dia? Apabila kita dalam bulan Ramadan, kalau kita bernazar untuk iktikaf, dapat pahala apa? Wajib dan digandakan sebanyak 70 kali ganda. Tuan-tuan duduk saja ke? Jangan. Niat iktikaf. Kalau boleh, nazarkan niat iktikaf kerana dapat pahala wajib. Dan tuan-tuan tahu ataupun tidak, menunggu waktu sembahyang diberikan ganjaran oleh Allah seolah-olah abang tengah sembahyang, sedang sembahyang lagi bang, sembahyang lagi sampai bila? Selagi Tuan Bilal kita azan. Dengar lagi ilmu, majlis ilmu, kitab fardu ain pula, maka yang kita belajar mendapat pahala wajib. Subhanallah. Justru adakah kita rugi berada di dalam rumah Allah dan di dalam majlis ilmu? Tidak rugi sama sekali. Nak tahu benda ni, nak terpampang ataupun terlihat terzahir kepada tuan-tuan, ada kalanya kebanyakan masanya tuan-tuan takkan nampak dekat dunia. Bila masa dah masuk kubur nanti. Subhanallah. Jadi Imam Haddad pun berkata, kalau dia ni tunggu waktu lapang untuk buat baik, untuk dia menghindar maksiat, untuk dia tangguh-tangguh pula dia bertaubat, maka orang ni sebenarnya didustai oleh nafsu dan egonya. Sebab apa? Imam Haddad kata, tengok, bilakah engkau akan sentiasa lapang di dunia ini, maka ambillah dengan kesungguhan hati, serius dalam melakukan amal soleh. Sebab kita tak tahu bila kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu, insya-Allah sambung sikit.
كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk fasal yang kedua, faslun fi taubati wa syurutiha wal ihtirazi minadz-dzunubi kulliha. Suatu fasal pada menyatakan taubat dan segala syaratnya dan berwaspada daripada segala dosa sekaliannya. Sebelum kita tutup kuliah kita, nak kongsikan ada 4 peringkat taat dan derhaka. 4 peringkat taat dan derhaka. Tuan-tuan tulis dulu, insya-Allah pada kuliah akan datang panjang umur kita akan huraikan satu demi satu. Jadi yang pertama iaitu taat di dalam taat. Yang pertama, saya ulang dia ada 4 peringkat taat dan juga kederhakaan dan ketaatan, ada 4 peringkat. Satu, taat di dalam taat. Pertama. Yang kedua, derhaka di dalam taat. Bagaimana pula, insya-Allah akan dihuraikan pada kuliah akan datang. Sebelum kita masuk kepada fasal yang kedua ni. Yang ketiga, derhaka di dalam derhaka. Dan yang keempat, taat di dalam derhaka. Macam mana pula tu? Saya bagi, pasal nak tunggu bulan depan, mau 30 hari lagi nak sambung ni. Kita bagi contoh sikit lah. Taat di dalam taat ini, ringkasnya, nanti kita akan hurai lebih lanjut. Dia buat taat ni, apa juga ketaatan, kebaikan yang dia buat dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah, ikut syariat dengan ilmu, dia beramal dengan ikhlas dan dia tak ingat lagi benda baik dia buat tu. Dia tak ingat, dia tak kenang, dia tak fikir, dia lupa lah senang. Bila dia lupa, dia tak kenal, dia tak ingat, maka seumpama dia tak buat apa-apa sedangkan dia buat. Itu antara lain, ya. Nanti kita akan hurai lebih lanjut percontohannya. Yang kedua, derhaka dalam taat. Maknanya dia buat apa? Dia ni buat ibadat, dia buat ketaatan, dalam masa yang sama dia buat itu bukan kerana Allah, adanya ujub, adanya riak. Sebab ada orang dia tak faham makna riak dengan sombong. Sombong takabur. Riak makna mempamerkan amalan baik. Riak ni bukan makna dia, kau ni riak lah kau tengok. Pasal apa? Semua motor dekat Meru ni kau curi. Itu bukan riak namanya. Itu memang jahat, mencuri. Riak ni dia pamerkan amalan kebaikan dia yang dia buat bukan kerana Allah. Takrif kena jelas, takrif kena jelas. Sombong lain, takabur lain, dia merasa lebih daripada orang dan sebagainya. Yang tadi curi motor tu, 1 Meru dicuri contoh, 1 maknanya bukan 1 Meru punya motor kena curi, maknanya banyak. Maksudnya faham maknanya banyak. Jadi maknanya jahat lah tu, curi contoh. Yang ni derhaka dalam taat, dia buat baik tetapi dalam riak, dalam ujub, tidak ikhlas. Maka pada pandangan manusia dia buat, tetapi di sisi Allah sebenarnya tidak. Akan ada huraian daripada kuliah yang akan datang, ya. Yang ketiga, derhaka di dalam derhaka. Double ke derhaka dia? Dia begini, dia buat maksiat dan dia tak heran pun tentang maksiat dia tu. Tak heran nak taubat, tak heran nak berhenti, dia buat je. Maka orang ni dia derhaka di dalam derhaka, disesatkan oleh nafsu dan juga syaitan. Akan ada huraian dia akan datang. Itu kita bagi preview sajalah untuk kuliah bulan depan. Yang keempat, taat dalam derhaka. Taat dalam derhaka dia begini. Bunyi macam taat dalam derhaka ni macam suci dalam debu pula. Adakah begitu? Maknanya zahir dia ni buat jahat. Bang nampak? Bukan abang lah, maknanya semualah. Zahirnya bang, zahirnya dia memang buat jahat, tapi hati dia meronta-ronta, hati dia rasa bersalah sangat.
hati dia rasa pasal apa aku jatuh dalam kancah ataupun lubang maksiat ni berkali-kali. Nampak tak? Ada tak orang tahu bang orang macam ni? Kan? Kita pun tak nampak kan? Kita tengok orang tu, weh jahat sungguhlah kau ni. Tapi kat dalam hatinya, ya Allah, aku jatuh lagi dalam kancah maksiat. Ya Allah, aku tak mampu. Ada tak orang tahu? Tak ada siapa tahu. Hak yang tadi derhaka dalam derhaka macam mana? Buat tak reti, buat tak heran, dia lagi tambah lagi. Dia kata korang puak-puak korang ni semayang tonggak-tonggik miskin juga. Contoh dia kata, aku ni kaya, berjaya, kan? Dah kaya, berjaya, hebat. Siapa tak kenal? Si delik. Habis. Langsung dia tak heran benda yang derhaka yang dia buat. Tapi orang yang taat dalam derhaka ni maknanya walaupun pada zahir tetapi pada batinnya hanya Allah saja yang tahu. Dia ni menyesal semenyesal-menyesalnya. Memang kalau boleh dia nak keluar daripada kancah maksiat tu, dia akan usaha sedaya upaya. Namun imannya tipis, dia kalah kepada nafsu dia. Orang ni bang, dia lebih baik daripada orang yang derhaka dalam derhaka dan orang yang taat dalam derhaka. Kerana orang yang taat dalam derhaka dia tak sedar dia buat dosa tu. Nampak tak? Jadi yang paling baik orang yang taat dalam taat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, sebelum masuk kepada fasal yang kedua ni, kita akan jelaskan dengan yang lebih terperinci supaya kita masuk golongan mana? Masuk golongan satu. Kalaulah kita ni yang buat maksiat, tak ada orang yang tak buat maksiat, dalam hati kita menyesal tak? Dia mesti ada penyesalan tersebut. Sebab itu di dalam kitab Adab fi Sulkin Murid hak ni, syarah dia disebutkan, iaitu ada ada rukun taubat, iaitu 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nanti masuk fasal 2 ni insya-Allah akan dihuraikan juga apakah rumus taubat 3 plus 1 plus 1 plus 1. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Apakah dia? InsyaAllah akan dihuraikan pada kuliah akan datang. Tuan-tuan ada lapang, kita jumpa balik pada hari Ahad, minggu ketiga. Kalau ada 5 minggu, tetap minggu ketiga tuan-tuan. Kuliah selepas maghrib dengan izin Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sí.